Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita menyambung pembelajaran kita dalam tajuk keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Baik, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini adalah objektif pembelajaran kita. Hari ini kita akan dapat menyatakan 3 persekitaran yang selamat, 2 punca kemalangan, 4 kepentingan persekitaran, apakah maksud ergonomi, 6 kepentingan menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek, mempertimbangkan 4 aspek pergerakan sebelum mengangkat dan memindahkan objek, 4 postur badan yang baik semasa mengangkat dan memindahkan objek berat, dan terakhir kita akan dapat menyatakan 3 tanggungjawab majikan dan pekerja sebagai langkah pencegahan kemalangan yang efektif di tempat kerja. Baik, apakah persekitaran selamat di tempat kerja? Persekitaran selamat di tempat kerja amat penting untuk mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh memudaratkan diri sendiri, majikan dan organisasi dari segi sosial dan keuangan. Ada 2 punca utama kemalangan iaitu manusia dan persekitaran. Baik, antara 2 punca ini kita boleh pecahkan lagi di mana persekitaran kita ada 2 iaitu mesin dan fizikal. Kalau datangnya kemalangan itu berpunca daripada manusia sebab sikap manusia itu sendiri iaitu kecuaian, tidak prihatin pada keselamatan, masalah peribadi ataupun penyalahgunaan dadah atau alkohol, tempoh masa bekerja yang terlalu lama menyebabkan pekerja itu penat, tekanan daripada rakan sekerja dan sebagainya. Okey, baik, itu berpunca kemalangan daripada manusia. Biasa punca kemalangan daripada manusia disebabkan oleh faktor utama ialah kecuaian manusia itu sendiri, di mana mereka tidak mengikut peraturan yang sepatutnya di tempat kerja. Manakala faktor persekitaran pula, kita lihat faktor persekitaran di tempat kerja itu mestilah selamat untuk mereka bekerja. Contoh persekitaran selamat, kita lihat susun atau peralatan kelengkapan mestilah sesuai dengan keadaan semasa mereka bekerja. Okey, kalau kita lihat, kita tengok mesin. Mesin yang digunakan adakah reka bentuk yang sesuai? Penyelenggaraan mesin tu dilakukan ataupun tidak? Macam mana penggunaan mesin itu dibuat? Kalau fizikal pula, kita lihat macam mana unit kerja itu disusun. Sama ada tempat pekerja itu disusun dengan baik ataupun tidak. Susunan peralatan tajam, peralatan yang beracun dan sebagainya. Baik, ini adalah contoh pakaian semasa berada di tempat kerja. Kalau kita lihat di sini adalah contoh pakaian chef. Okey, kita lebih kepada hospitality. Kita lebih fokus pada dapur. Baik, kita lihat pakaian mestilah bersesuaian dengan apa kerja yang dilakukan. Kurangkan barang-barang perhiasan. Kalau kita bekerja di dapur, kurangkan bahan perhiasan seperti gelang, rantai dan apa-apa saja perhiasan yang boleh menyebabkan kemalangan. Kita kena pakai kasut yang bersesuaian di tempat kerja, dan kasut yang bertutup. Baik, ini adalah 3 keadaan persekitaran di tempat kerja. Baik, sebagai contoh, untuk mengelakkan tempat kerja kita menjadi kawasan kemalangan, kita kena pastikan lantai kering, lantai tidak berminyak. Pencahayaan mestilah cukup. Kalau dalam tempat kerja kita tu gelap, jadi risiko kemalangan adalah amat tinggi. Okey, sistem pengudaraan di tempat kerja juga perlulah baik supaya pengedaran udara, oksigen teratur supaya pekerja tidak sesak nafas. Baik, kenapa penting kita menjaga persekitaran yang selamat di tempat kerja? Baik, ini adalah 4 kepentingan mengapa kita perlu menjaga persekitaran yang selamat di tempat kerja. Pertama, kita nak meningkatkan produktiviti. Yang kedua, mempercepatkan pengeluaran perkhidmatan atau produk, mengurangkan kerosakan harta benda, dan yang terakhir sekali, mengurangkan risiko
kecederaan dan kematian pekerja itu sendiri. Baik, berkaitan dengan persekitaran, kita ada istilah di mana ergonomik. Ergonomik pergerakan di tempat kerja. Apakah itu ergonomik? Baik, kalau kita lihat apakah maksud sebenar ergonomik, ialah kajian menghubungkaitkan manusia dan persekitaran yang selamat di tempat kerja, termasuklah kesihatan dan keselamatan, keselesaan. Okey, ergonomik pergerakan di tempat kerja merujuk kepada bekerja secara sistematik di tempat kerja dengan mengambil kira reka bentuk persekitaran di tempat kerja itu sendiri. Okey, baik, anda boleh baca apakah maksud ergonomik yang sepenuhnya di sini. Okey, berikut pula ialah kepentingan menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek. Apabila kita berada di tempat kerja, kita sentiasa bergerak dan secara tidak langsung kita akan mengangkat benda-benda berat. Okey, jadi ini adalah 6 kepentingan kenapa sebelum kita mengangkat berat tu kita kena fikirkan, kita kena nilai beban, saiz, risiko. Ini adalah 6 kepentingan mengapa kita kena berhati-hati semasa mengangkat benda berat. Baik, pertama kita nak kita nak kurangkan risiko kecederaan dan kemalangan. Okey, meningkatkan produktiviti kerja, meningkatkan kecekapan dan keselesaan pergerakan. Okey, menjamin postur badan, menjimatkan tenaga dan mengurangkan keletihan dan seterusnya, membantu melancarkan peredaran darah. Ini kepentingan kenapa kita kena nilai beban, saiz, risiko sebelum kita mengangkat sesuatu objek. Jangan terus angkat. Baik, sebelum kita mengangkat objek, dia ada cara macam mana kita nak pindahkan objek. Pertama sekali kita kena fikir dulu. Objek ni berat ke, berapa jarak lokasi yang kita nak angkat objek ni, jauh ke ataupun tidak. Yang kedua, kita kena menggunakan postur badan yang betul. Nanti sekejap lagi kita akan tengok postur badan yang betul semasa mengangkat barang. Baik, lepas itu kita kena pegang cara yang betul. Kalau kita pegang cara yang salah, kemungkinan barang itu akan terjatuh dan menyebabkan kemalangan. Dan seterusnya, kita kena letakkan objek pada posisi yang betul. Kalau tidak, dia akan mengakibatkan risiko kemalangan. Ini adalah 4 perkara sebelum kita postur mengangkat objek. Kalau dalam buku teks kamu dia ada gambar. Jadi kita akan tengok gambar. Pertama sekali kita kena pegang objek yang hendak diangkat dengan erat, dengan betul-betul, jangan main-main. Okey, yang kedua kita kena berdiri perlahan menggunakan kaki untuk menahan objek yang berat. Okey, seterusnya pastikan tinggi objek tidak melebihi garis mata. Okey, kalau melebihi garis mata apa akan jadi? Dia akan meningkatkan risiko kemalangan. Okey, kalau sekiranya objek itu terlalu besar, kena minta bantuan orang lain. Jangan terus angkat sendiri. Okey, baik, ini adalah gambar yang saya terangkan tadi. Pertama kena pegang erat beban, kedua menggunakan kaki, tahan dulu objek yang berat tersebut. Okey. Lepas tu tinggi mestilah tidak melebihi garis mata, kalau tidak awak tak nampak. Yang seterusnya kalau terlalu berat, kena minta bantuan orang lain. Baik, berikut pula adalah aspek pergerakan sebelum mengangkat dan memindahkan objek. Baik, kita kena lihat keadaan dan bentuk beban tu bagaimana. Sekiranya beban itu berat ke ataupun ringan, bulat ataupun petak segi. Okey, selepas itu kita kena menilai beban, berat beban berapa kilo. Macam mana kita nak menilai? Kita boleh timbang ataupun kita kena lihatlah kalau 20 kilo ke 10 kilo, apakah langkah yang sesuai untuk memindahkan beban tersebut. Lepas tu kita kena lihat jarak lokasi pemindahan. Sekiranya jauh, apa yang kita perlu buat. Selepas itu kita tengok apakah keperluan yang boleh menolong kita memindahkan beban. Seperti contoh troli, adakah alat bantuan yang lain seperti tangga dan sebagainya. Dan terakhir sekali menilai risiko-risiko semasa mengangkat beban. Contohnya tinggi ke lokasi, kestabilan barang, permukaan lantai laluan dan bentuk beban itu sendiri. Baik, ini adalah panduan postur badan semasa kita hendak mengangkat
barang. Di sini kita ada 5 posture badan. Pertama kita ada bahagian atas telinga. Okey, lepas tu kita ada bahagian bahu, siku, paras, buku jari dan akhir sekali kita ada paras kaki. Bahagian yang terakhir, tajuk pembelajaran pada hari ini ialah bagaimana tanggungjawab majikan dan pekerja dapat mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja. Baik, kita kena lihat apakah tanggungjawab majikan. Majikan dia perlu memastikan tempat kerja selamat, membekalkan alat perlindungan diri yang sesuai. Lepas tu menyediakan dasar keselamatan, peraturan-peraturan pekerja, undang-undang pekerja yang selamat, menyediakan bilik rawatan kepada pekerja, menyediakan kit pertolongan cemas dan banyak lagi. Anda boleh baca di sini. Ini adalah tanggungjawab majikan bagi mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Baik, ini adalah tanggungjawab pekerja pula. Bila pekerja dah buat arahan, menyediakan peralatan, apakah tanggungjawab pekerja? Pekerja mestilah mematuhi peraturan, menggunakan peralatan atau pakaian yang sesuai yang disediakan oleh majikan. Dan terakhir sekali, pekerja mesti melaporkan keadaan yang tidak selamat sekiranya ada di tempat kerja mereka kepada majikan. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu kembali kepada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa jawab kuisis yang cikgu bekalkan sebagai latihan pengukuhan. Sekian, terima kasih.